Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Witir 15. Hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang hadis yang kedua. Sekarang kita masuk pula pada hadis yang kedua. Kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan? An ummil mu'minin Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha qalat inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'a yaqul la ilaha illallah wa idul lil 'arabi min syarrin qad iqtaraba fiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhami wallati taliha fakultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasura al-khabas muttafaqun alaih. Arti hadis daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, isteri Rasulullah SAW. Beliau berkata pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya Zainab dengan keadaan cemas sambil bersabda, La ilaha illallah, celaka binasa bagi bangsa Arab daripada kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ujung ibu jari dan ujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Maksudnya telah pun terbuka, yakni telah bocor. Saya Zainab binti Jahshin lalu bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh? Lalu Nabi SAW bersabda, jikalau kejahatan terlalu banyak. Itu adalah terjemahan daripada matan hadis. Rasulullah SAW masuk ke rumah Zainab binti Jahshin pada suatu hari, mengatakan bahawasanya saat tibanya kemusnahan umat Arab telah pun hampir, dan telah pun terbuka benteng Ya'juj wa Ma'juj, menunjukkan akan malapetaka besar telah pun hampir terkena kepada umat Arab semasa Nabi SAW masih lagi hidup. Dan Nabi SAW berkata, walaupun ada orang soleh lagi di kalangan umat Islam, kalau ada ramai lagi orang yang baik-baik, yang taat beragama, tetapi bila telah terlampau banyak maksiat, maka bala akan turun juga daripada pihak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu adalah terjemahan hadis. Kita lihat keterangannya. Kata pengarang, hadis di atas menerangkan bahawa apabila di suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran dan kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Bila di sebuah tempat, mungkin negeri, kampung, daerah, banyak berlaku maksiat, maka bila turun bala, semua yang kena bala. Bila turun balasan Allah, maka semua kena. Bukan saja orang yang melakukan maksiat dan kefasikan, tetapi kena kepada semua orang yang berada di kampung itu, yang berada di negeri itu, dengan syarat telah banyak berlaku kerosakan. Kalau berlaku sikit-sikit, tak masuk dalam hadis ini. Nabi kata, na'am iza kasura, ya bila telah banyak. Telah banyak dah maksiat, al-khabas, kejahatan, benda fusuk, benda-benda yang mungkar, maka kena berlakulah balasan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok di negeri-negeri umat Islam sekarang, memang telah banyak dah kemungkaran, memang telah melata dan bercambah dengan begitu pesat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam negeri umat Islam sendiri ada kilang arak. Ada kilang arak. Boleh buat kilang arak. Negeri umat Islam. Yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi, buat kilang arak. Bukan kecil-kecil punya kilang besar basar, maknanya basar ikan kering. Besar daripada masjid. Kilang arak yang ada di negeri umat Islam. Bukan sebuah, 2, 3, 4 buah. Besarnya sampai 1000 orang boleh kerja. Kalau kerja pula umat Islam. 3 kilang arak terbesar kita, umat Islam kerja. Cari hasil. Sedangkan yang dilaknat dengan sebab arak ini 10 golongan. Tukang tanam anggurnya, tukang petik anggurnya, tukang apa benda, tuang punya ladang, tukang jual, tukang beli, tukang pikul, tukang perah, tukang akak, tukang hidang arak, habis kena belaka. Dia boleh kerja pula dah. Pada kilang arak dia orang Islam. Dan kilang arak pula ada menjiakan surau pula untuk pekerja Islam semayang bila masuk waktu. Apa? Mening habis. Tok Imam Kasbah pun mari. Tok Bilal pun bang. Tok Bilal mana? Tok Bilal jenis tau. Pasal dia bang di kilang arak. Ini pelik ni. Tapi dah pelik dah pasal akhir zaman. Dah nyanyok jadi ikut lah. Ada pula negara umat Islam boleh benar buat kilang arak. Sepatutnya walaupun di dalam Islam tidak boleh menghalang orang kafir minum arak, tetapi biarlah dia beli sendiri. Dia nak minum, dia order sendiri daripada luar negeri. Dia buat sendiri dalam rumah dia. Tak boleh dijual di khalayak ramai. Ni kita tolong buat kilang tak boleh. Kita tolong buat pula ke dia. Kita tak minum, kita beri kepada orang. Dia nak minum, dia kena order sendirilah. Islam tak boleh nak larang dia orang kafir nak minum arak, nak minum racun tak apa. Biar bahan tanah dia sikit. Dia nak minum arak, dia kena order sendiri. Dia buat masuk sendiri. Ni kita buat kilang pula. Jadi kita bersebahag sama. Siap dengan pengawal pula kilang arak. Kalau kita pergi di kilang arak, siap dengan pengawal. Kilang tu dalam tu syaitan belaka. Amalan syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsu min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, berhala, tenung nasib adalah kotor daripada amalan syaitan. Jadi duduk buat benda syaitan dalam tu. Benda rijisun, benda keji dalam tu. Benda syaitan dia buat jaga pula. Dalam tu benda syaitan, amalan syaitan ada pengawal. Supaya terjamin keselamatan syaitan-syaitan yang duduk dalam tu. Patut ada pengawal ni surau masjid. Supaya orang gila tak masuk, orang nak buat kacau surau tak boleh. Pasal apa? Pasal ada pengawal keselamatan. Ni dah kawal kilang arak. Patutnya kena bung kilang arak, biar acur habis. Dia kawal pula. Security pun Melayu juga tu kadang habis. Zaman umat Melayu menjadi mudah lupa. Tempat-tempat judi buat. Pasal judi ni haram dah. Maisir, judi haram. Dosa besar. Bukan makruh, dosa besar. Siap buat dengan tempat judi. Macam mana nak main, lagu mana nak main, boleh main. Masuk boleh main. Siap dengan ekong. Supaya nyaman. Jika nak berjudi jadi nyaman. Dan lega duduk apa semua. Siap dengan kawalan, ada pistol pula. Jaga orang berjudi. Nampak? Takut piti dia hilang. Kawal. Patutnya takat orang judi. Tapi dah dia ni menjadi membelakangkan akan hukum Allah Ta'ala. Hak judi hak dah sebesar, hak arak dah sebesar, buat lengkap dengan kawalan. Hak kaya, cara kaya main atas bukit. Hak miskin mainlah kapung ni, taruh. Taruh kapung. Judi cara kapung main dalam teruk. Macam-macam peseng. Menjadi sumber pula bagi sebuah negara Islam. Sumber daripada judi, sumber daripada arak. Yang duduk pula memegang saham-saham arak orang Islam pula. Tuan Haji pula nama. Dia ambil sumber daripada arak, sumber daripada saham judi. Terlibat. Kerana duit punya pasal. Ini kemungkaran yang telah berlaku terlampau banyak dan telah melata. Kemudahan untuk buat maksiat dengan harga berjuta-juta ringgit. Buat tempat untuk menari, untuk joget, cukup dekat.
Penyanyi beri hadiah pula. Hak mana hak nombor 1 20,000 boleh. Tiap-tiap tahun penyanyi terbaik hak bakal menghuni api neraka Allah beri hadiah 20,000. Boleh piala pusingan pula penyanyi. Dalam keadaan buat maksiat. Bawa dengan mak ayah pula pasal menang ni. Mak ayah pun cakap lah terpetah, alhamdulillah kerana para juri memberi kemenangan kepada anak saya, kepala fatok ni. Pakai tudung mak mari naik. Pasal anak menang. Anak kain belah. Menang nombor 1 pertandingan maksiat terbesar dalam Malaysia. Allahu Rabbi. Boleh 20,000. Senang ni. Penyanyi daripada luar mari sambut dah di airport. Gi habis akut dengan bas. Masa Michael Jackson mari itu nak nyanyi di Malaysia, anak-anak dara berapa ramai? Beratus orang. Tunggu nak tengok muka Michael Jackson. Macam lawa kan? Berlambar-lambar dah. Dak turun kapal terbang lagi. Dak buka lagi pintu. Lambar dah bersorok tepik nolong kali. Inilah anak Islam kita akhir zaman. Tempat menyanyi, tempat joget, ada belaka siap dengan kawalan. Dengan pakaian orang joget dalam bar, dalam kelab malam, dalam karaoke dan duk, bukan pakai purdah. Pakai dedah. Sikit ia tudung, orang lain terbuka habis. Nampak? Dalam keadaan mabuk, busuk kohong mulut bawa arak. Bila kena tahan, hak tukang tahan pula kena tukar kerja. Ini pelik sungguh, jadi pening habis. Itulah tanda-tanda syiar Islam kita, kata. Banyak tempat-tempat kerja kilang-kilang tak benar pekerja Islam semayang. Tak benar semayang. Nak kerja. Nak semayang berhenti kerja. Perempuan-perempuan Islam kerja di rumah orang kafir. Ni jadi murah. Jadi harga murah habis. Kerja di rumah orang kafir. Kena mandi anjing. Kena siap arak. Kena goreng babi. Nampak? Kena pakai luar pendek. Macam-macam cerita dalam surat khabar. Tu cerita tak cerita. Jadi begitu orang kafir boleh menggunakan umat Islam jadi macam lembu kambing yang jadi. Nak kerja dengan dia, kena goreng babi. Kerja juga dah boleh 500 bulan. Petang-petang mandi anjing. Anak orang Islam. Ini berat nanang. Kerana tidak diberi kesedaran daripada ibu dan bapa. Bukan saja disediakan kemudahan-kemudahan daripada pihak pemerintah, kita sendiri tak kawal molek-molek. Jadi bukanlah dia saja salah, kita ibu bapa pun salah juga. Kerana membiarkan anak kita terjerat tubuh badan dan akal fikirannya dengan perangkap-perangkap yang telah disediakan daripada tangan-tangan yang fasik yang melakukan kerosakan di muka bumi. Allahu Rabbi. Banyak dikata kejahatan, kemungkaran dan kefasikan dan kebinasaan yang akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Dulu negeri Aceh hebat dengan keadaan pondok saja 700 tempat ada. Hebat. Serambi Mekah. Akhir-akhir ini penuh dengan tempat danduk pula di Aceh, dengan tempat pelacuran wak mari. Nak melupuskan akan syiar Islam. Memang ada masjid, tapi keadaan ketaatan umat Islam Aceh akhir-akhir ini telah berbelah bagi, dan ramai yang telah dapat dipesongkan oleh sekular, sehingga mereka ini tidak lagi taat kepada perintah-perintah agama seperti mana dulu kali. Akhir-akhirnya Tuhan turun bala. Bila turun bala semua kena. Bila turun bala semua kena. Hak semayang pun kena, tak semayang pun kena. Hak berjudi, hak berzina pun kena. Hak orang soleh pun kena juga. Orang tua, hak banyak dosa pun kena. Budak-budak kecil pun mati habis. Bila datang kemungkaran ataupun datang azab balas kemungkaran daripada pihak Allah, maka semuanya akan kena. Bukan kena kepada seorang dua, kena kepada semua orang, sebab semua banyaklah berlaku kemungkaran, bukan sikit-sikit. Lepas tu kita perhati dalam kampung kita ni, kemungkaran ni sikit ke banyak tempat kita ni.
Kalau sikit-sikit memang tak kena lagi lah. Kena kepada hak buat mungkar saja. Kalau sampai kepada hak merata habis dah, maka tunggu sajalah. Kena bala ke atas kita. Bala ni tak mesti rumah hancur dengan gempa bumi. Anak-anak muda menjadi jahat tu bala dah. Budak-budak deraka ke ibu bapa, bala dah tu. Kematian di jalan raya kau banyak. Kau kuat benda kau ramai mati. Kau kuat gantung pengedar dadah kau banyak edar dadah. Ini semua bala daripada Allah. Bukan bala itu mesti yang kita nampak kemusnahan yang bahasa zahir semata-mata, tetapi kemusnahan akidah juga adalah satu bala, dan ia sebenarnya lebih hebat daripada mati tubuh badan. Kerana umat Islam sekarang mati dah akal dia, mati dah akidah dia. Walaupun tubuh badan masih sihat, duit banyak, tetapi tidak ada di dalam hati mereka itu untuk memperjuangkan akan agama lagi, melainkan nak memperjuangkan akan kehidupan di dunia mereka itu semata-mata. Tidak hanya kepada orang jahat, tetapi orang yang saleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing di hari kiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Innallaha iza anzalal azaba, sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, apabila menurunkan akan azab, anzala ala khasah wal amah, menurunkan atas yang khas dan yang am. Maknanya yang khas yang mengerjakan dosa, yang am yang tidak melakukan dosa. Rumah orang judi pun hanyut banjir, rumah tu imam keliling kampung pun kena juga. Summa bu'isa yaumal qiyamah ala qadri niyatihim aw kama qal, kemudian dibangkitkan di hari kiamat atas niat masing-masing. Walaupun nampak mati sama saja, dalam keadaan kena bala, macam-macam seolah dia buat maksiat juga, hacul lebur habis, tetapi dibangkitkan di padang mahsyar atas qadar niat, atas amalan kita. Walaupun kita kalau orang yang beriman, mayat dia terguling sama di celah-celah mayat orang yang derhaka, tetapi bangkit di padang mahsyar adalah mengikut keadaan masih hidup hari itu. Kalau dia hidup sebagai orang yang taat, dia bangkit sebagai orang yang taat. Tidak lagi sama sebagaimana dia dimatikan bersama-sama dengan orang yang fasik hari itu. Oleh itu segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan. Jadi benda-benda fasik, benda-benda mungkar mesti segera kita hindarkan. Bermula di dalam rumah kita, kemudian jiran kita dan kawasan kampung kita. Kalau lebih ramai jemaah, lebih mudah nak buat kerja amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau seorang dua padanya dorang je, hanya suka dorang, dan kita pun tak berani, dan ramai menjadi mudah. Tapi dengan bijaksana, bukan dengan nafsu, bukan dengan amat nafsu amarah, bukan dengan maknanya kekerasan. Hendaklah dengan bijaksana. Kita bersihkan kemungkaran di dalam kampung kita dulu. Kemudian kita buat kawalan dan sebagainya. Setengah-setengah kampung dia buat kawalan. Kawalan daripada apa? Daripada buat perkara maksiat. Bukan kawalan orang curi saja. Kawalan orang menutup aurat. Tak menutup aurat, kena marah. Umpamanya dinasihati. Ni jaga takut orang curi saja. Berarok ramai-ramai malam jaga kampung. Nampak? Dalam-dalam berarok jaga kampung, dua pendek kok. Nak katuk orang curi, dia dua pendek. Patut katuk dia dulu. Biar betul lah. Bukan kawalan orang curi saja, kawalan daripada melakukan kemungkaran. Tengok jalan laki puang bukan mahram, kena tegur, kena tahan. Kalau mendedahkan aurat, kena suruh dia balik pakai tudung. Tak boleh nak pergi duana ni, nak pergi Kedah tak boleh, tak pakai tudung ni benda maksiat, balik pakai tudung, mari Kedah semula. Biar siapa ke tangga tu. Bukan pada setengah-setengah saja yang kita fikir benda ni salah, tetapi semua perkara yang salah di sisi Allah Ta'ala hendaklah kita engkarkan, kita jaga, kita basmi sebelum datang turun bala kepada kita akibat daripada kita biarkan daripada benda-benda tadi merebak ke sekeliling kampung kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di kalangan kamu satu puak yang menyeru kepada benda-benda kebajikan. Mesti ada, Tuhan kata. Tak ramai pun sedikit. Sedikit, asalnya sedikit, kemudian menjadi ramai. Yad'una ilal khair, mereka ini mengajak kepada kebajikan.
Ada lagi rumah yang penghuninya tak datang ke surau masjid, kita yad'una ilal khair. Kita pergi rumah dia, beri salam molek, ajak mari masjid. Tak boleh ni tak mari masjid, susah kita bila-bila. Kalau mati larang masjid, tambah mari rumah kita. Buat kata lagu tu. Ajak dia mari. Bukan mana pakai tengok, ni rumah ni tak betul, rumah ni tak betul. Rumah ni tak mari masjid, pakai pakoh gitu je. Bikabarlah dulu. Dengan dakwah, dengan yad'u, dengan dakwah, dengan ajak seru, baru jadi betul. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suruh pula orang berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan larang orang buat maksiat. Wa ulaika humul muflihun, barulah mereka itu menjadi orang-orang yang mendapat kejayaan. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, Innan nasa idza ra'au munkara falam yughayyiruh, sesungguhnya manusia itu bila melihat perkara mungkar dan mereka tidak mengubah akan kemungkaran itu, yusiku an ya'ammahumullahu bi'iqabihi atau kama qala, percaya hampirlah Allah Taala akan meratakan mereka itu sekalian dengan balasan seksanya. Bila ada kemungkaran yang tidak diubah, maka tunggulah seksa Allah Taala, pasti datang. Ini janji daripada Rasulullah SAW. Bukan jauh, yusiku, dekat dah nak turun bala balasan daripada Allah. Kita tengok orang buat maksiat, secara biar ke dia dia main biar ke dia. Jaga orang. Dia hak tak boleh jaga hak tepi kain orang ni, hak rumah tangga orang. Hak tu baru tak dia jaga. Hak dia dengan isteri dia dengan anak-anak dia, secaralah. Dia nak buat lagu-lagu mana? Hak masalah dia melakukan kemungkaran, ada orang jaga tepi kain orang. Hak tu kita kena tegur, kita kena larang. Kalau tidak ubah, maka turunlah bala daripada Allah secara umum. Ya ummah, dengan umum, dengan rata kena habis. Kita ingat kita selamat dah. Rumahku beres belaka dah, anakku 5 waktu jaga belaka dah. Orang lain lah kena, rumahku tak kena. Mari tsunami acul bobi. Dengan rumah-rumah kita, rumah dia kena belaka. Tak ada kira. Turun batu daripada langit, rumah kita pun kena, rumah orang pun kena. Supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan saja menimpa orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Kena belaka. Allah Ta'ala boleh jadikan satu Malaysia ni tenggelam dalam masa 5 minit. Mudah je lah. Kerana Allah Ta'ala yang ciptakan langit dan bumi. Nak tenggelam Malaysia dalam masa 5 minit mudah. Kita duduk main bilang, tak apa Malaysia ni duduk pada jaluran gempa bumi. Tak selamat kita selamat. Tak kena Malaysia. Gunung berapi tak ada, dia bilang dah sak khabar. Ni tak ada selamat kita. Selamat lah. Banyak dah duduk di dalam nikmat. Biasanya sesuatu negara itu tidak akan duduk di dalam nikmat lebih daripada 500 tahun. Hak paling lama 500 tahun. Rusia meretah 80-70 tahun je. Habis hacul boh dah komuni. Dah lama dah sangat duduk dalam nikmat, tak ada gempa bumi, tak ada banjir besar, tak ada pak kita duk bilang. Dia kata negara orang kali banjir 20,000 mati. Negara kita tak ada gitu, 3 orang yang mati kalau banjir. Tu pun pasal bukan kena banjir, duk main air lokam. Kalau rumah terbakar seorang dua je anu. Tak macam negara luar sampai ribu-ribu mati. Gempa bumi tak ada. Maka bereslah kita boleh buat konsert joget pagi petang siang malam. Sebab kita pun tak bimbang dah dengan tsunami. Kita ada alat baru beli. Harga 200,000. Boleh kesang sebarang ombak mari. 2-3 hari ombak nak mari boleh kabodah. Dia punya percaya bertuhankan dengan alat. Tunggu masa. Cakap besar sangat. Dah lama tak terkena bala, pasti akan datang bala yang sangat besar. Dan kita minta tak danglah kena ngajak cucu kita. Kerana dah duduk dalam mewah sangat, biasanya istidrat. Istidrat ini kerana nak puas hati turun bala. Allahu Rabbi. Tak ada benda-benda pun dia kata buat maksiat. Tak ada apa-apa, tak jadi apa pun. Joget pagi petang tak ada apa-apa. Tak ada masalah pun. Yang duk kata haram, tak ada benda pun. Minum arak kenyang-nyanda molek-molek ada. Makan riba pagi petang tak ada apa-apa pun, tak kaitak pun mulut. Duk main lagu ni. Tak benda lagi lah, tak turun masa lagi. Sampai masa habislah. Dalam hadis di atas, walaupun khusus disebutkan bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh yang ada di dunia ini. Sebut dengan bangsa Arab.
tetapi yang sebenarnya akan kena kepada sebarang umat yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW pernah bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha, akan meminum satu puak daripada umat aku akan arak, dia akan minum arak akan datang. Mereka sebut dengan nama yang bukan dengan nama arak. Dia buah nama lain. Dia sebut brandy, dia sebut arak. Dia tak tulis di botol ini arak, tak tulis. Dia tulis brandy, whisky, toddy, wine, champagne, tulis gitu. Ini beer. Dia tulis, dia tak tulis arak. Mereka ni bubuh dengan nama-nama yang lain. Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat, yang bergoyang-goyang kepala mereka itu dengan sebab rancaknya bunyi muzik dan penyanyi perempuan. Gelak kepala. Kepala goyang dengan muzik. Dengan sebab rancaknya muzik dan maknanya penyanyi perempuan. Gegar kepala-kepala. Memang dah. Tengok dalam TV. Sekali hak nyanyi tu beat atas. Penotong sampai habis. Berapa kali tanah. Macam kena belakang. Penotong. Siap dengan lambat tangan ni. Supaya penyanyi tu setuh tangan dia. Kalau penyanyi tu setuh tangan dia salang, 3 hari yang buku plastik. Sayang. Takut hilang buat penyanyi. Ini berat menanang ni. Ini rosak habis dah. Rosak habis. Turun, belum garik tu turun dah. Nyanyi ikut 10 karang. Belum garik turun dah. Nampak? Turun masuklah stadium dah. Mari daripada ni, Hulu Kuala Berang, pergi Bukit Jalil. Nak tengok konsert suruh heboh punya pasal. Bodoh pada lembu. Surah kat rumah tak pergi. Orang ngajar susu hidung tak sampai. Hak benda dosa, hak benda neraka lagu tu pergi jember pergi. Sampai berapa kali nak sampai, tukar kereta, tukar bank, naik bas, turun kereta api, naik LRT. Nak boleh sampai tempat orang nyanyi. Allahu Rabbi. Yafsifullahu bihumul arda. Allah Ta'ala akan menjadikan gempa bumi kepada mereka itu. Tuhan buat gempa bumi. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir, dan Tuhan akan tukar muka mereka dengan muka babi dan muka kera. Nauzubillah. Hak lupa kepada Allah, hak kaki danduk, kaki kelak malang, kaki bar, kaki joget ni, pasti akan Tuhan tukar muka dia dengan muka kera, muka babi bila dekat nak mati. Banyak dah berlaku bila dekat nak mati. Bila mati tukar muka jadi mucung macam muka babi. Muka jadi macam muka kera. Perangai memang perangai kera dah. Ini cubit ekor bila nak mati. Sebab nak jadi kera sangat. Nabi sebut lama dah. Jadi macam orang Yahudi, Tuhan tukar menjadi kera. Dalam keadaan hina. Rupanya umat Islam pun ada juga. Sebab Nabi kata nasun min ummati, satu golongan daripada umat aku. Umat Rasulullah ni, umat Islam lah, akan ada juga rupanya yang berubah rupa menjadi rupa kera dan rupa babi, dengan sebab dilalaikan dengan hiburan-hiburan. Hiburan saja habis fitih jotu-jotu. Untuk hiburan saja. Berjotu. Selagu hak mahal 20,000 bayar. 20,000. Nampak? Ngajar 20 ya beli. Berjelai. Nampak? Mahal nyanyi lagi. Ini hebat. Patut nyanyi tu bayar 2%. Nampak? Ada benda mau siap video WhatsApp dah upah lelah naik stage. Ni dok. Tu imam pagi petang mayang. Boleh 300.5. Tu pun kena pecah pula. Nampak? Beska-beska ambil balik. Hak nyanyi 5,000 selagu. Ini berat nanang. Ini betul-betul mencabar keimanan umat Islam di negara kita. Nak tengok bodoh ke cerdik. Tak ada apa-apa. Jadi bodoh habis. Siap telefon pula di TV yang saya teka penyanyi ni akan menang. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji teka lagu. Ini mabuk habis. Jadi mabuk dengan hiburan. Hiburan yang paling banyak memabukkan umat Islam akhir. Kalau minum arak tak ramai-ramai, sebuah kakung ada seorang dua. Hak isyak dadah kalau satu buah rumah, ada 4 buah rumah isyak dadah. Hak hiburan habis licin. Habis licin kaut long. Nampak? Tok Bila pun depan kali tengok Gusti. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Minat juga dia. Tok Imam ingat keputusan bola. Tok Imam, dia Tok Imam dah. Dia ingat keputusan bola. 2-1 Johor menang barang Kianum. Dia boleh ingat pula dah. Nampak? Surah Sejadah dah ingat. Allahu Rabbi. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi SAW sendiri daripada kalangan mereka,
Dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya daripada kalangan bangsa Arab dan sedikit sekali daripada bangsa yang lain. Sebab itu disebut Arab. Asalnya yang menerima Islam ramanya orang Arab. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab. Jadi disebut umat Arab kerana seolah umat Arab ini sebagai paksi daripada umat-umat lain yang memeluk Islam. Hak Melayu ada Islam, hak Cina ada, Jepun ada, Afrika ada, orang putih ada, tetapi paksi dia orang Arab lah. Kerana turun kepada Nabi yang Arab dan sahabat-sahabat yang 90%-nya bangsa Arab, disebutlah kemusnahan akan kena kepada umat Arab. Dan bila kita tengok hari ini memang umat Arab banyak dah yang musnah. Musnah akidah jiwa mereka itu telah musnah. Tubuh badan sehat, kaya dengan minyak, tetapi akidah tak ada dah. Di Mesir, umat Islam, raja-raja, presiden pemerintah Mesir, kerja dia takak ulama-ulama. Dipenjarakan ulama-ulama. Ikhwanul Muslimun yang kuat berdakwah di negeri Mesir takak. Raja-raja dia takak, raja-raja Islam Mesir. Bubuh dalam penjara hukum gantung. Hasan Al-Banna Al-Marhum kena tembak. Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala pun kena gantung. Yang memperjuangkan Islam dibunuh oleh orang Islam sendiri. Ini siapa kepada hebat, benci mereka kepada orang yang nak bawa agama. Dia orang Islam dah, tapi dia benci orang bawa agama. Inilah sifat-sifat nifak, sifat pemerintah munafikin. Saudi Arabia dibenarkan tentera Amerika laknatullah, tentera yang paling jahat sekarang, yang paling banyak bunuh umat Islam, dibenarkan bertapak di negara Arab Saudi. Dan kan Nabi SAW telah pesan, la didami fi jaziratil Arab. Tidak boleh lagi ada agama yang selain Islam pada tanah semenanjung Arab ini. Wak mari dengan askar, dengan kereta kebal, dengan peluru pandu, duduk tapak dan nampak gaya ni tak akan pindah dah. Dan dia sekarang nak jaga Kaabah, nak jaga Madinah. Sebab itulah mana-mana negara dipesan oleh mereka, negara ni tak boleh pergi Mekah tahun ni. Dia buat gitu benar. Dia sebenarnya yang jaga. Ini jadi hina benar umat Islam. Kuwait, negara umat Islam yang Allah Ta'ala beri kekayaan dengan minyak, terpaksa membayar upah tentera Amerika membunuh umat Iraq hari itu. Amerika yang bunuh orang Iraq, satu peluru M16 yang harganya RM1.70 dibayar oleh Kuwait. Satu Tomahawk harga 1 juta mesti dibayar oleh Kuwait untuk ditembak kepada umat Islam di Baghdad. Orang Islam kena bayar. Sampai sekarang pun berhutang lagi peluru-peluru berpandu yang telah ditembak oleh mereka untuk membunuh umat Islam di Iraq. Ini hebat. Habis jatuh sebagai tidak ada harga langsung umat Islam akhir zaman. Dan hampir pada 90% negara umat Islam menekan perjuangan umat Islam. Ulama-ulama ditekan. Di Chechnya, di Turkmenistan, di Turki, di Azerbaijan, banyak lagi tempat negara umat Islam yang ditekan. Habis dari nak gerak. Melainkan Islam yang mengejar dunia, yang macam dia juga, Islam ni dibenarkan. Lagu ni dibenar. Kalau hak larang orang buat maksiat, tak benar. Bila ditangkap orang yang joget dalam kelab malam dalam keadaan berbawa arak, habis umat Islam tulis dalam khabar tak batuk. Apa ditakak ke dia? Biar ke dia lah. Jadi tulis tak batuk belaka. Tapi mati tanam kubur Islam. Bagi jarak lah ramai-ramai. Pakak marah kepada Jawi kerana ditakak orang mabuk. Tubik bini tak batuk. Dia nak mabuk, nak apa pandai dia lah. Kita jangan selapor ekstremis. Nak larang dia. Tak boleh lah. Tidak ada beri kebebasan kepada manusia. Ini umat Islam akhir zaman. Tak apa dah jadi tawanan Yahudi dan Nasara. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula adalah daripada dua bangsa dari keturunan Nabi Adam AS yang dulunya banyak membuat kerosakan di muka bumi ini. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, kata Allah, menghikayatkan kisah amalan Ya'juj Ma'juj akan melakukan kemusnahan, kerosakan di muka bumi. Lalulah batas daerah dan kediaman mereka Ya'juj Ma'juj ditutup oleh Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar sehinggalah hampir tiba hari kiamat.
maka pada masa itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua-dua bangsa itu dari kediaman mereka lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Di dalam Quran, dalam surah Al-Kahfi ada menceritakan di mana Raja Zulkarnain yang diminta oleh penduduk suatu negeri supaya membuat benteng daripada Ya'juj Ma'juj. Maka dibuat benteng yang sangat besar. Duduklah Ya'juj Ma'juj terkepung dalam benteng itu. Ribu tahun daripada masa dibangkitkan Nabi kita SAW. Tetapi dalam hadis ini, benteng ini Nabi kata telah pun terbuka. Bermakna kemusnahan kepada umat manusia telah pun hampir. Ni zaman Nabi, zaman kita buka pesona tak tahu. Tahu tu bid'ah tak tahu. Tuhan buat rupa, kita tak tahu rupa macam mana. Dan anak cucu dia pun ada dah. Ya'juj Ma'juj. Yang melakukan kerosakan di muka bumi, itulah Ya'juj Ma'juj. Yang melakukan kemusnahan. Hak tukang buat maksiat, anak cucu dia dah. Mak ayah tak tubik iki 2 ekor. Tubik anak cucu dulu. Suruh orang buat maksiat, larang orang buat perkara-perkara agama. Kalau mengajar marah. Pasal pergi asurah, kalau pergi surah, tak boleh air kotak. Tak pergi kita. Nak minum air kotak ni pasal. Beruk minum airnya. Tak boleh air kotak ni. Sampai jadi gitu semua. Jangan pergi masjid. Kalau pergi masjid jadi dengar. Bila dengar jadi ikut. Nampak? Jadi juru. Tak boleh jadi juru. Dah pergi di mana tu? Pergi panggung wayang. Pergi karaoke. Pergi dekat cyber cafe. Duduk ni. Muda-muda ni jangan habis. Jangan kita sisihkan umur muda. Masuk. Kelak remaja. Gang motosikal. Pagi jadi siang jadi malam. Malam jadi siang. Tak ada agama. Mati-mati katok gitu je. Habis anak Islam kena tipu habis. Kalau ke mana nak buat? Bini. Tutup guru dia. Ulama besar rumah dia ada 4 ekor tu guru. Nampak? TB 1, TB 2, TB 3 suku. Tu guru dia tu. NTB 7-11. Dia belajar situ. Dia dengar situ. Nampak? Dia tak ada gitu kan dah. Tak ada madrasah, tak ada masjid. Dia dengar tu mak ayah penggur depan TV. Bola ke mana nak buat? Bini. Tutup guru dia. Ulama besar dia tutup kabur. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. An Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha. Faqala qa'il wa min killah nahnu yawma'is. Qala bal antum yawma'id kathir walakinnakum ghuta'un ka ghusa'il sayl wa la yanzi'anna Allah min sudurikum wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum wala zifan orang yang hendak makan mengerumuni dalam hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, ramai, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahal. Seorang sahabat bertanya, apakah wahal itu hai Rasulullah? Nabi kita menjawab, cinta dunia dan takutkan mati. Hadis riwayat Abu Daud. Kita lihat keterangan hadis. Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Keadaan umat Islam pada hari ini menggambarkan akan kebenaran yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Umat Islam walaupun mereka punya bilangan yang banyak, iaitu 1000 juta, 1/5 penduduk dunia, tetapi mereka selalu dipersenda dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Bangsa daripada seluruh dunia walaupun berbeza agama, mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan Islam. Benar sungguh apa yang Nabi sabdakan ini. Kalau kita tengok dunia umat Islam hari ini, rata-rata kena ratuh oleh negara-negara kafir. Habis. Kalau Malaysia ni daripada zaman Belanda itu, Portugis mari, Portugis Belanda pula. Lepas Belanda mari Inggeris pula. Lepas tu mari Jepun pula. Daripada seluruh dunia walaupun berbeza agama, mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan Islam. Benar sungguh apa yang Nabi sabdakan ini. Kalau kita tengok dunia umat Islam hari ini, rata-rata kena ratuh oleh negara-negara kafir. Habis. Kalau Malaysia ni daripada zaman Belanda itu, Portugis mari, Portugis Belanda pula.
Lepas Belanda mari pula Inggeris pula. Lepas tu mari Jepun pula, bintang 3 pula. Lepas tu hak sekerat hari pula mari. Nyeratuh gitu. Habis. Di Erop kita boleh tengok dalam TV habis atau skor. Jepun atau Korea atau masuk habis. Di Afghanistan pilih masuk. Orang ni kawal tu baik, orang Kanada mari pula Jerman pula orang kata. Semua Kristian berlaku. Semua Yahudi berlaku. Negara umat Islam. Negara umat Islam tak boleh kawal, kena negara apa benda tentera kafir mari kawal pula dah. Jadi macam buih, tak ada urga. Cebok-cebok boleh buih, cebok-cebok boleh buih. Buih nak benda lepas buang. Takkan nak balik nak rebus ikan. Ikan tak ada boleh buih. Gitulah Nabi kata ramai 1/5 penduduk dunia. Penduduk dunia sekarang lebih kurang 5,5 bilion. Umat Islam saja 1 bilion lebih. 1 bilion ni 1,000 juta. Sejuta tu 1,000 kali. Dia panggil 1 bilion. Tapi buat main gitu je. Jadi pesenda gitu saja. Umat Islam habis. Jadi sibuk dengan projek itu je. Orang kafir yang tukang buat pembangunan di negara umat Islam. Kita kena bayar harta kita ke dia pula. Sampai bankrupt ada yang tipu gitu je. Umat Islam nak pada kedamaian minta orang tengah. Aku punya bodoh. Tak kenal lagi kawan tu bapak peropok. Penipu besar. Ambil dia juga sebagai orang tengah. Dah bila nak tu, dah dia musuh Islam. Dia bapak musuh Islam. Dia tunggu ke dia, minta tolonglah susah masalah kita ni. Siapa dia? Minta dengan Amerika. Cari kemuliaan di sisi Amerika. Negara yang paling jahat di dalam dunia kita tak kenal lagi. Bila tak kenal tu akan bangkitkan kita di akhirat nanti dalam keadaan buta. Kerana mu itu di dunia mu buta dah, mu dah uti dah, bangkit di padang mahsyar mesti di dalam keadaan buta. Sebenarnya segala kekalahan kaum muslimin ada berpunca dari dalam kaum muslimin itu sendiri. Allah Ta'ala tak menzalimikan umat Islam, tetapi umat Islam yang menzalimi diri mereka sendiri. Iaitulah dari penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran daripada dua unsur yang selalu wujud di dalam bentuk gambar dua, iaitu cinta dunia dan takut mati. Dua ni memang kembar, bukan gambar tu, kembar dua. Dia kembar sama. Kasih ke dunia yang tak boleh mati. Mati tu dia percaya akan mati tapi tak boleh lagi dah. Kalau boleh 1000 tahun lagi mati baru molek. Dia lagu tu. Dia memang dia beranak berakir tak mau dah. Kasih kepada dunia, takut kepada mati. Inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan atau membalakan dengan umat Islam dikepit ataupun dikepung oleh umat-umat kafir yang lain. Sehingga kalau kita tengok habis. Orang Hindu pun bunuh orang Islam. Di India dibunuh pejuang-pejuang Islam di Kashmir. Dia lawan umat Islam. Di sana. Di Thailand pun dia bunuh umat Islam. Di Indonesia dia bunuh umat Aceh. Habis di Chechnya umat Islam dibunuh oleh Rusia yang komunis, bukan Kristian. Nampak? Di Bosnia dibunuh oleh orang Serb. Habis seluruh dunia ni kejar. Seluruh dunia ni kejar. Ni nak ambil Iran pula, nak tembak. Nak takluk Iran pula. Kita duk sibuk nak berlawan bola di sini. Nak buat kap piala pusingan pula. Negara umat Islam sejatuh ke tangan umat kafir. Kita kaki jadi hamba je belaka. Tak sedar lagi. Boleh tengok dalam TV habis rata dah. Palestin habis dicing habis dah. Ni nak ambil Syria pula. Nak ambil Beirut pula. Habis gitu je negara umat Islam. Kalau tak boleh ambil secara zahir pun ambil secara maknawi. Dia perintah ke belakang petah. Bakhil dan tidak mahu mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah Allah Taala beri balik negara Andalus kepada umat Kristian. Kerana akhir-akhir pemerintahan umat Islam di Andalus di Sepanyol duk kejar ke kemewahan dunia. Dok macam awal-awal dapat ditakluk Sepanyol masing-masing taat kepada ajaran Allah. Akhir-akhirnya lupa kepada ajaran Allah. Masing-masing duk kejar kemewahan. Allah Ta'ala balakan dengan umat Kristian di seluruh Eropah bersatu dan menyerang balik negara Andalus sampai kalah habis umat Islam. 700 tahun dah boleh meretak. Habisnya ambil. Sampai ni habis licin. Semua dikristiankan balik. Hak tak murtad dibunuh habis. Tak ada seorang habuk tinggal. Hak Islam. Berjuta-jutanya bunuh habis. Sambutan sempena murtadnya umat Islam di Sepanyol dikenali sebagai Hari Valentine yang kita sambut pula sini. Tupang gembira nak tahu kerana hari itulah sejuta lebih umat Islam di Sepanyol masuk Kristian semula.
Kita buat pesta pula sini. Hari Valentine. Siap pergi pasar beli bunga. Nak pergi ke kasih. Sana jahil tukir. Tak tahu ke benda. Allahu Rabbi. Dalam suatu hadis. Nabi SAW pernah memberi peringatan. Al-bakhilu ba'idu minallah wa ba'idu minan nas. Orang yang bakhil itu adalah jauh daripada Allah dan jauh daripada manusia. Ba'idu minal jannah, jauh juga daripada syurga. Qaridu minan nar, tetapi dekat dengan neraka. Sayang harta. Sayangnya ke harta. Sayang nak gunakan harta untuk tujuan-tujuan agama. Tujuan diri sendiri tu tak sayang. Buat rumah saja ratus-ribu. Katil je harga ratus-ratus. Lembek ribu lebih. La ilaha illallah. Nabi bila tidur bedang belakang. Kerana kerahnya tika akor khema, daun khema. Kita sedap tidur. Nampak? Pukul 8 baru doa kunut bunyi. Kerana sedapnya tidur. Itu pagar ni air perademah. Rumah Nabi tak ada pintu pagar terus. Orang tanya, ngayak sepung dah ada piti nak beli. Rumah Rasulullah. Kita hebat lah. Sebab kasih sangat kepada dunia. Nak beri surah 10 riyal sayang. Tak, apatah lagi nak buat surah, nak habis piti 100,000 berat nanang kita. Jadi Tuhan akan balas dengan anak cucu kita jadi jahat, jadi buat muka, jadi maksiat. Dengan sebab kita bergaluh. Dengan sebab kita sayang kepada harta. Bila bakhil jauh daripada Allah. Dah pergi Mekah jauh. 3 kali pergi haji dah. Kapal Mekah 4 kali tu tak bilang. Ni nak pergi kapal terbang 3 kali. Bergaluh nak mampu. Kalau minum air, tengok orang tak ada minum air. Minum air siapa teh bayar dulu. Kalau bayar kejap kena bayar dengan orang pula sama, tak rugi sama. Bayar dulu. Dia haji dah. Patut dah balik Mekah jadi tak bergaluh dah lah. Jadi dermawan. Sebab dia janji dah depan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Balik kedekut lagi. Tanda haji dia tidak Mabrur, tapi Malboro. Allahu Rabbi. Nak banyak ke harta ni menyakit umat Islam. Nak banyak. Ni berlawan dengan Cina tak tahu kala. Cina ni berebut harta dah. Kita orang Islam ni berebut harta juga. Berebut sampai bila tewah tu, sampai ke mati berebut. Sampai ke mati. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Duduk berlawan-lawan memperbanyakkan harta kata Allah sampai dibawa usung lagi dalam kubur. Senyap sunyi dah lah gua ni. Masa mati tu kalau kita tanya gua ni, boleh. Nak lagi tanah ada sebidang lagi. Alik masih nak. Nyak sunyi boleh. Tambahlah. Nyak tak kata apa. Nampak? Ambil gerang tanah tu ditik tak hidung. Dak gerak dah, tak ambil dah. Pasal mati dah. Hatta zurtumul maqam. Maknanya berebut harta ni sampai mati. Lagi hidup lagi nak. Dalam tok tu orang sibuk mari nak baca Yasin nak betul ni. Nampak? Dia duk tanya pula. Dah putih rumah sewa ambil dah. Pak Kijar. Orang nak baca Yasin dah. Dia main rumah sewa lagi. Hanya kata hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk kubur. Bila masuk kubur mati kerah baru tak boleh dah. Nampak? Orang pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dah cik. Ambil katalog macam tu tunjuk kecil. Nak cik? Tak baru ni. Yang tinggi tak apa buat tak kubur. Ambil dah senyap sunyi. Sebab Tuhan janji dah. Berebut nak kebanyak sampai masuk kubur baru tak berebut. Nampak? Habis cerita. Dah cerita ni Allahu Rabbi. Macam-macam pesanan datang dalam Quran, dalam hadis. Rasa ada kerja sangat dunia ni. Nak pergi ke mana kita? Nak pergi di mana? Jalanan hak tu barang tak laku belaka piti-piti. Bukan laku. Kalau Cina mampu, dia bakar kereta ni, dia buat kereta dengan rumah apa semua, dengan banglo, dengan piti, dia bakar. Kata apa pasal bakar? Dia kata piti ni kalau kita bakar banyak mana, mayat ni bila-bila boleh pakai dalam surga. Piti banyak. Kalau kita bakar kereta sebuah, dia naik kereta dalam kubur. Nak pergi di mana naik kereta? Bang DJ baru tahu dalam tu. Dia percaya lagu tu. Kita umat Islam, barang dunia tak laku dah. Bila kita mati, stop barang dunia. Tapi dikira dengan barang akhirat, iaitu amal jariah, hak tu dikira. Sebab tu bila kita mati, orang ambil duit. Ayah mati, anak pun gagal. Waktu beg habis duit-duit celah-celah tika. Waktu beg apa semua, ada dua bawa kain-kain waktu beg. Pasal dah boleh pakai dah. Bukan hak dia dah. Jadi saka dah lah. Cici-cici yang duduk tubuh orang cabut habis. Kita kalau nak belanja kalau ini kedekut betul, nak hak orang yang tolong kedekut. Hak orang tu dia tolong kedekut. Bodoh duduk belanja orang hotel. Taruhlah kita cari lelah sebab belanja orang. Dia tolong nasihat pula ke orang.
Dia beralih nak mampu dah. Dia tolong kedekut orang pula. Dia nak makan sendiri dia sayang. Beralih. Nak makan sendiri sayang. Kalau naik kereta sampai kat bonggok kalau nak tolak tak mustahil kereta. Takut gegar jadi rosak pula magak. Sampai gitu semua. La ilaha illallah. Dah boleh bawa tinggal juga. Boleh kan anak umur 1 pepan, 1 3, 1 2 3 ni 1 2 ni 1 benang ni boleh 1 pelapang. Habis licin. Anu bahan paling banyak ni keping banyak ni bahan ponggeng banyak. Habis licin kita. Tinggal korok kering. Kalau tak ada anak bang lebai cuma licin. Belum masa kita mati kita derma, kita sedekah, kita apa. Supaya semua itu menjadi bekal perjalanan kita di akhirat. Kerana perjalanan di akhirat ini perjalanan yang sangat jauh. Kita ni jauhnya perjalanan ke akhirat, mati di dunia, bakit di padang mahsyar jauh jalan. Mati di dunia tahu mah. Waktu turun ke dalam kubur. Roh pergi ke alam barzakh, naik ke langit, turun balik, bangkit di bumi mahsyar, bumi yang lain pula. Jalanan jauh. Piti kalau ada 3 riyal dah pergi dengung. Nampak? Dah kat catang 3 riyal. Kurang-kurang 20. Sedap sikit. Nampak? Dah ni nak pergi ke tempat yang sangat jauh, yang hak pergi dak balik belaka. Dak padang ni semayang kita sikit ni. Semayang ada orang kita. Dalam semayang tu boleh muka lagi. Dalam semayang tu boleh jual roti canai, nebor roti canai. Dalam semayang. Hak mana hak basuh kereta dia dalam semayang. Ceng basuh kereta. Sikit teruk amalan kita ni. Biar banyak, biar bekal tu biar molek, biar laku mahal di sisi Allah Ta'ala. Takut kepada mati pula bermakna leka dengan kehidupan dunia. Allah Rabbi duduk dalam kelalaian semata-mata. Benda yang kita makan ni habis gitu je. Melainkan hak kita beri orang makan, hak tu kita akan dapat balik di akhirat nanti. Lepas tu kalau ada duit, we makan korang lah. We makan korang. Rasulullah ada orang susah balik itar rumah tu, ada sutik semua we got korang. Sutik je semua we korang. Kita kalau orang mari di rumah, ada biskut dah waktu beg, takut orang kata biskut. Biskut kan orang kata pula dah waktu beg. Nak nanti ayam nak golek baru nak waktu beg. Sikit-sikit takut orang kata, sikit-sikit takut orang kata. Nabi ada sutik semua, bagi dua dia. We ke tetamu sebelah, Nabi sebelah. Nampak? Kerana nak beri korangnya supaya dapat makan balik di akhirat nanti. Ma luka illa ma akalta. Ma laka illa ma akalta fa amnaita. Daripada harta kamu, apalah yang telah kamu makan itu semuanya telah menjadi binasa. Fama labista fa ablaita. Apa yang telah engkau pakai kata Rasulullah, maka telah hancur lebu. Hak mu pakai jadi hancur, jadi buruk. Apa yang mu makan jadi tarik belaka. Wa ma tasaddaqta, maka apa yang kamu sedekah jariahkan kepada orang lain, fa abqaita, itulah yang kamu kekalkan dia. Hak kita makan ke mulut kita tak jadi apa dah. Hak kita pakai tubuh kita hancur lebu habis. Tapi yang kita sedekah kepada orang, kita beri pakar kepada orang lain, baju tu mari semula kepada kita. Boleh pakar di akhirat nanti. Beri pakar kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang susah. Kita beri makan ke orang, jamu orang. Dengan duit kita, walaupun kita lelah cari duit, kita jamu ke orang. Dengan niat nak ganjaran di sisi Allah Ta'ala, dapat pada sedekah. Dan kita dapat makan balik makanan itu di akhirat nanti. Kalau berasa sayang, akhirnya dunia itu ia menipu kita, sehingga kita tak dang nak menafkahkan, nak menginfakkan akan harta kita sebagaimana perintah Allah, wa mimma razaqnakum, dan setengah daripada harta yang kami berikan kepada kamu, tunfikun, kamu sedekahkan pada jalan aku. Dan dia kata tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat, tak ada siap sikit pun. Duk siap negeri dunia ni lah. Nampak? Kakang kita tengok tanah, kakang kita tebas, kakang buh batu, buh apa semua, nak betul dengan rumah dunia ni. Tengok keadaan betul lokang, betul apa, pergi sama. Padahal nak duduk kejap rumah dunia. Kita cari daripada muda nak boleh ke 60,000, 70,000 daripada muda kerja. Sampai berubang dah kepala, baru boleh beli tanah 35,000. Nampak? Rebeh dah hidung. Lepas tu siap boleh pula cari, boleh buat rumah. Dia tengok sama. Pasal apa? Pasal nak duduk lagi. Lama mana nak duduk? 2-3 bulan je. Ni molek hari naik rumah, kita turun rumah. Orang mak menjadi naik rumah, tuan rumah turun rumah. Bagi ni hari kubur. Patut cari 30 tahun boleh buat rumah, duduk kurang-kurang 30 tak? Dah. Cari dah dia 40 tahun, duduk 4 tahun ni. Nampak? Lepas tu bini kita lah pula duduk paling banyak. Ini kau orang lain pula. Kita nyanda lah batang kubur.
Dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwa dalam memperjuangkan agama Allah SWT. Tak mau cara, tak mau perjuang agama Allah. Nampak? Cara kita, kita tak cara hal orang. Kita tak cara dia, kita tak marah. Mu nak pergi sejik, nak pergi surah, mu, aku tak marah, kamu buatlah. Tapi aku nak beranak aku tak cara orang. Dia main buah lagu tu. Buah ke sumbang lagu tu. Dia kata, tak apalah, kita tak marah. Awak buat majlis apa, mengajar apa, buatlah majlis. Saya tak cara awak. Saya duduk dianjang dengan anak bini saya. Saya caralah hal saya. Sedap mulut. Dan saya cara hamu, pergi bahan tanah, apa dia nak itu? Mati siapa dia nak usung? Kalau mu rasa secara kepada mu rasa nak mati, mu gali lubang sudah. Duduk anggar nak mati, berbau je tu lah lubang. Baru tu pun kita kena kambuh pula. Kalau tak kambuh jadi busuk pohon. Tak boleh, kena mari masjid, kena mari surah. Mu nama orang Islam mari. Mulai mu tukar nama mu jadi Mutusami, dah mari surah. Memang tak mau cara. Semua kena mari. Nampak tak kira? Kulit kita kuning ke, kulit kita biru ke, kulit kita hijau ke, kena mari belaka. Kena taat belaka kepada perintah Allah, mari berpung sini. Benda hak tak kena, kita bincang di masjid, di surah. Biar jadi molek, biar jadi suatu ummah belaka. Ni siapa tak pergi surah. Balang raya ada. Dan mana tak pergi surah makcik, sakit lutu. Dan kemarin ada molek ada balang raya, terima wasikan. Molek-molek ada pula. Nampak? Dengar sakit lutu. Warna boleh tak pergi masjid. Allah, kita dah nampak mata ingat dia ni. Dah nampak mata. Jumpa kata panjang atas bah. Dah nampak mata. Waktu tu cokeng mata buat macam kasih selamat. Ini masalah. Jangan kita terpedaya dengan kebanyakan daripada manusia orang ramai ni. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yadilluka an sabilillah. Kalau kamu terikut-ikut dengan kebanyakan pesih orang ramai masyarakat ini, hak belah ramai, nescaya akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. A'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.